Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 837 dan antara paparan utama. Jangan terus duduk seperti katak di bawah tempurung. Rakyat rentas negeri penjenayah, VIP rentas negara bercuti. Potong barisan untuk vaksin pun ada ke? Selepas scheme of things, kini purging demokrasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah setahun merampas kuasa, maka berkokoklah pemimpin gerombolan itu. Kononnya, Kerajaan Perikatan Nasional berjaya mengemudi pentadbiran negara dengan cemerlang. Menteri Besar Kelantan, Ustaz Datuk Ahmad Yaakob di Petik Harkah Delhi sebagai berkata, Kerajaan Perikatan Nasional berjaya merangsang perkembangan ekonomi tahun ini ketika negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Laporan World Economic Outlook oleh Tabung Kewangan Antarabangsa Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK tahun ini diunjur kembali pulih pada kadar 5.5%, manakala perdagangan dunia turut diunjur berkembang 8.1% menurut laporan akhbar tersebut. Jom Channel berharap apa yang disebut oleh Menteri Besar Kelantan itu benar. Namun, awal tahun ini, Fitch Solution meramalkan KDNK Malaysia ialah pada sekitar 4.9% akibat kenaikan kes COVID-19 dan kesan daripada PKP 2.0. Fitch Solution merupakan sebahagian daripada firma penyelidikan kewangan dan pelaburan kumpulan Fitch. Kalau kita tak percaya kepada Fitch Solution sebab ia dari negara asing, apa kata kumpulan penyelidik ekonomi tempatan Socio-Economic Research Centre SERC? Pada 4 Februari lalu, pengarah eksekutif SERC Lee Heng Wei berkata pihaknya telah menyemak semula ramalan KDNK Malaysia kepada 4% untuk 2021 dari 5% sebelumnya setelah mengambil kira perintah kawalan pergerakan PKP 2.0 yang dilaksanakan semula pada 13 Januari lalu. Buat masa ini, saya berpegang pada sasaran pertumbuhan KDNK 4% sahaja. Setakat ini adalah yang terendah berbanding dengan konsensus pasaran. Jadi saya harap angka KDNK untuk tahun 2021 tidak akan sebegitu rendah, katanya dalam taklimat media maya seperti di Petik Akhbar Perniagaan di edgemarkets.com. Menurut Heng Wei, prestasi ekonomi Malaysia pada tahun 2021 akan ditentukan oleh beberapa faktor iaitu keberkesanan usaha membendung virus COVID-19, program imunisasi, pelaksanaan program perbelanjaan belanjawan 2021 dan bantuan tunai serta nilai ekspor untuk membantu menyokong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perkiraan awal saya, kita mungkin telah melihat pertumbuhan negatif pada angka KDNK suku pertama tahun ini disebabkan oleh kesan buruk dari suku keempat tahun lalu dan bertepatan dengan kesan tahun baru Cina, katanya seperti dipetik. Dalam bahasa mudah, ekonomi Malaysia amat buruk pada tahun lepas dan kini masih dalam keadaan yang sama. Mungkinkah firma yang cari makan dengan menasihati sektor ekonomi tentang pelaburan tidak bercakap benar tentang situasi semasa Malaysia? Tentu tidak logik. Tetapi, pemimpin PAS sudah mengira prestasi Perikatan Nasional cemerlang hanya berdasarkan unjuran laporan World Economic Outlook oleh Tabung Kewangan Antarabangsa yang berubah-ubah pada setiap bulan. Sedangkan, apa yang kita nampak, berpuluh-puluh syarikat di negara ini sedang berhadapan dengan ancaman muflis. Contohnya, kedudukan Langkawi sebagai pulau peranginan popular negara kini bagai telur di hujung tanduk akibat larangan rentas daerah dan negeri dalam PKP. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA Zainuddin Kadir berkata penutupan hotel di pulau itu tidak dapat dielakkan ekoran larangan rentas daerah dan negeri ketika ini yang masih berterusan. Kami persatuan sudah berbincang dan andai tiada perubahan, semua ahli akan gulung tikar dan serah kembali lesen perlancongan, katanya seperti dipetik Utusan Malaysia 26 Februari.
Menurut Utusan Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia, Yap Lin Seng mendedahkan pandemik COVID-19 telah mengakibatkan 100 hotel ditutup dan 20,000 staf diberhentikan. Selain itu, lebih 20% pekerja dipotong gaji dan 26% bercuti tanpa gaji. Nah, begitulah hakikatnya. Itu baru satu contoh. Orang tua-tua berpesan, siapa yang menabur angin, maka dia yang akan menuai badai. Badai itulah sebenarnya yang kalian tuai, bukannya kecemerlangan yang hanya wujud dalam halusinasi selepas menebuk atap. Islam mengajar kita perbuatan yang baik akan mendapat keberkatan. Namun jika berbuat jahat, maka kesan buruknya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Merampas mandat rakyat adalah kejahatan yang nyata. Kini seluruh negara menerima padahnya. Sedih sungguh apabila para agamawan terus berpaut kepada perbuatan yang jelas jahat dan mengundang musibah yang besar. Mereka berpuas hati dengan kenaikan gaji dan allowance serta pangkat yang diberi, sedangkan rakyat sedang bergelut demi menempuh masa depan yang suram penuh kesengsaraan. Itukah makna kecemerlangan setahun Kerajaan Perikatan Nasional? Keluarlah kalian dari bawah tempurung dan lihatlah realiti. Rupanya, penyakit antara 2 darjat di zaman Perikatan Nasional ini sudah sampai ke tahap kronik. Dalam keadaan rakyat sedang dikenakan perintah kawalan pergerakan dan tidak dapat melintasi daerah, tiba-tiba meletup kisah timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara Kumar yang bercuti selama 55 hari untuk melawat anak-anak di New Zealand. Menurut laman rasmi Immigration New Zealand, hanya individu dengan tujuan kritikal yang boleh melakukan perjalanan ke New Zealand semasa sempadan ditutup. Tidak jelas bagaimana ahli parlimen segambar itu boleh melawat New Zealand kerana alasan beliau dilihat tidak berkaitan dengan mana-mana kategori dalam 8 sebab yang disenaraikan oleh imigresen negara berkenaan. Santara dalam satu kenyataan menjelaskan permohonan cutinya selama 55 hari bekerja disokong oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa pada 10 Disember 2020 dan diluluskan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 18 Disember 2020. Tindakan Santara Kumar mengambil cuti untuk menziarahi keluarganya di New Zealand selama 55 hari mendapat kecaman dari pelbagai pihak. Setiausaha Pemuda Amanah Muhammad Fazil Ahmad dalam komennya jelas melontarkan kekecewaan di atas perbuatan Santara Kumar itu. Beliau berkata, rakyat di bawah ini dipaksa berkurung, tak boleh ke mana-mana, malah ada yang bertahun tak dapat bertemu keluarga sebelum musim COVID-19 lagi. Bukan sahaja dipaksa bercuti tanpa gaji sebahagiannya tu, bahkan dibuang kerja ketika banyak perniagaan gulung tikar dan sebagainya, ujarnya. Beliau yang juga seorang peguam mengecam tindakan tersebut. Timbalan menteri yang seorang ini tanpa rasa bersalah sekelumit pun memohon cuti hampir 2 bulan atas alasan bertemu keluarga. Dahlah gaji berjalan. Kalau dah rasa terlalu sibuk dengan urusan kerja sampai terabai keluarga, letak sajalah jawatan tu. Apa kerajaan pengkhianat ni memang dah tak ada duri sensitif lagi ke? Soalnya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi melahirkan rasa pelik bagaimana permohonan cuti panjang 55 hari untuk timbalan Menteri Wilayah boleh diluluskan. Amat luar biasa kerana alasannya ialah untuk bersama keluarga yang duduk di luar negara, ujar Fuad. Beliau kesian kepada frontliner yang permohonan cuti mereka tidak diluluskan. Habis tinggi, mereka pohon 2-3 hari sahaja untuk melawat anak dan isteri di luar daerah. Mengulas mengenai alasan Santara yang memohon cuti dan kelulusan rentas sempadan ke New Zealand kerana mahu menjadi seorang ayah yang bertanggungjawab, Fuad menyindir. Apakah rakyat biasa yang dilarang melakukan rentas daerah atau negeri untuk melawat keluarga mereka dianggap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab? Mereka bukan mohon rentas negara. Makin berleluasa amalan 2 darjat di negara kita. Sekarang, apa justifikasi yang memenuhi syarat untuk tindakan timbalan Menteri Tebuk Atap ini? Sudah pasti Santara tidak boleh diumpamakan sebagai burung hudud, memandangkan beliau bukan Melayu walaupun menjadi ahli Parti Bersatu. Sementara itu, dalam satu komen ringkas di Facebook, tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jassin menulis, jangan jadikan orang ramai sebagai penjenayah dengan dalih memerangi COVID sambil memberi layanan istimewa kepada VIP iaitu orang kenamaan. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai beliau merujuk kepada Santara Kumar.
Mungkin Perikatan Nasional sudah berjalan dengan cemerlang lalu Timbalan Menteri boleh bercuti selama 55 hari. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Hussein berkata bahawa dakwaan terdapat 200 ahli setiausaha Kerajaan SUK Negeri Kelantan cuba memotong barisan untuk menjadi penerima terawal suntikan vaksin COVID-19 adalah fitnah. Isu ini sudah tular di Facebook, Twitter dan WhatsApp sehingga ke peringkat menteri. Jadi, saya ingin menjelaskan bahawa berita itu adalah satu fitnah dan tidak benar. Malah sebagai orang yang menguruskan hal ini iaitu suntikan vaksin, saya tidak membincangkan apa-apa senarai nama dan tidak pernah memberi tekanan kepada JKNK supaya suntikan vaksin didahulukan kepada barisan pemimpin berbanding golongan petugas barisan hadapan. Jelasnya dipetik bernama pada 28 Februari lalu. Terdahulu, pakar perunding nefrologi Dr. Rafidah Abdullah menerusi ciapan di Twitter @rafidah72 memaparkan tangkam layar mesej yang beliau terima daripada individu yang tidak ingin dikenali. Mesej itu mendakwa suntikan vaksin COVID-19 senarai penerima awal iaitu doktor, jururawat dan petugas barisan hadapan terpaksa ditangguhkan untuk memberi laluan kepada 200 ahli SUK Kelantan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dilihat memandang isu ini serius apabila berkata bahawa kesalahan itu sebagai satu bentuk penyelewengan dan tindakan sewajarnya boleh diambil terhadap mereka yang terlibat. Sekiranya berlaku seperti mana yang didakwa, kita minta laporlah kepada pihak saya iaitu pihak polis. Mungkin ada satu penyelewengan di satu-satu pihak dan ia boleh jadi satu kesalahan jenayah, katanya dipetik beberapa media. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia memberi amaran bahawa individu yang memotong giliran untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bakal berdepan kompaun dan tindakan undang-undang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata mereka yang tidak bertanggungjawab itu akan didakwa mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Dalam akta itu, ada beberapa seksyen yang boleh digunakan untuk mengheret orang yang memotong giliran bagi mendapatkan vaksin sebegini ke muka pengadilan. Mereka cuba halang atau membantutkan usaha imunisasi, katanya dalam satu kenyataan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin pula menafikan bahawa isu memotong giliran bagi mendapatkan suntikan vaksin berpunca daripada kepincangan proses pendaftaran. Sebaliknya, beliau berkata, perkara tersebut berlaku berikutan takrifan mengenai pemberian vaksin untuk fasa pertama kurang diberikan pencerahan. Mereka cuba masuk dan dapat tetapi kes sangat kecil. Kita sudah selesaikan masalah ini serta keluarkan mereka dari senarai penerima, katanya. Menurut beliau, satu jawatankuasa kecil bagi meneliti senarai penerima mengikut kategori telah ditubuhkan. Kita akan pastikan tiada yang potong atau lompat barisan untuk mendapatkan vaksin. Kalau ada, bukan petugas barisan hadapan, sila tunggu dan beratur. Kalau perlu, kita akan tambahkan kuasa kepada Menteri Kesihatan untuk kompaun mereka yang potong barisan, katanya. Inilah namanya, sudah terhantuk, baru tengadah. Bila timbul isu terbalik lidah, baru mencari alasan. Bagaimanapun, Jom Channel mengucapkan syabas kepada Dr. Rafidah Abdullah yang berani membangkitkan isu ini. Keutamaan harus diberi kepada para petugas barisan hadapan yang berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Sebarang cubaan untuk menggagalkan kesaksamaan program imunisasi ini adalah perbuatan zalim yang wajar ditentang. Sebelum ini, kita mendengar mengenai Scheme of Things yang didakwa oleh bekas Ketua Pemuda Bersatu, Armada, Syed Saddiq Abdul Rahman. Kini, Scheme of Things itu nampaknya sudah melalui metamorfosis menjadi seekor raksasa jadian yang mahu menghapuskan demokrasi. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid menamakannya sebagai purging demokrasi atau penyingkiran demokrasi. Ahli Parlimen Parit Buntar itu menegaskan Tan Sri Muhyiddin Yassin kini giat berpolitik dengan mengukuhkan kedudukannya dengan menggunakan krisis COVID-19. Langkah politik Muhyiddin membuktikan kebenaran kenyataan saya iaitu kita perlu terima hakikat bahawa paksi politik mengalami krisis dan perlu penyelesaian. Kita mensiasatkan setahun tanpa penyelesaian politik, kata Mujahid dalam kenyataannya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas tindakan beberapa katak politik yang melompat di Sarawak dan di Sabah.
Langkah terdesak Muhyiddin terkini adalah memastikan permainan angka berpihak kepadanya setelah hilang majoriti pada hari beliau memaklumkan proklamasi darurat Januari yang lalu, ujar Mujahid. Menurut Mujahid, Muhyiddin semakin tertekan sehingga sanggup kini menggadaikan demokrasi dengan melakukan purge demokrasi untuk menyekat pesaingnya Datuk Seri Anwar Ibrahim demi nyawa kuasanya yang semakin merosot. Untuk itu, taktik tawaran, ugutan dan janji manis dipakai tanpa rasa bersalah kepada prinsip demokrasi dan kebebasan yang menjadi teras politik beradab, dakwa beliau. Kata Mujahid, tindakan ini adalah pejing demokrasi, menghapuskan demokrasi yang menjejaskan pertimbangan mandat dan kehendak rakyat demi kepentingan sendiri. Taktik Muhyiddin mengheret negara kepada kebiadaban politik yang dikhawatiri membawa kepada permusuhan dengan demokrasi. Umpama berada pada negara yang tidak ada sistem dan undang-undang, kita bimbang negara ini akan tiba pada ambang budaya yang mengabsahkan penyingkiran demokrasi walaupun dengan cara membeli majoriti, kata bekas Menteri Agama itu. Beliau menyeru agar penyingkiran secara pejing demokrasi ini dihentikan segera dengan ahli parlimen yang lain memberhentikan kegilaan ini dengan bersatu menolak kepimpinan Muhyiddin. Apakah ahli parlimen UMNO khususnya masih bermain politik ketika penghapusan demokrasi ini berleluasa? Ini bukan isu no Anwar, no DAP. Ini isu menyembuhkan negara yang semakin sakit gara-gara terdesaknya Muhyiddin. Kita harus bersetuju bahawa isunya bukan tentang marahkan kepada pengkhianat dan pembelot, tetapi menyembuhkan negara dari penyingkiran demokrasi yang mana Muhyiddin menjadikan demokrasi sebagai musuh untuk beliau kekalkan kuasanya, tegas Mujahid. Tidak hairan jika ada yang menggelar perbuatan Muhyiddin itu sebagai shopping katak. Hairan, adakah Muhyiddin rela namanya dicatat dalam sejarah negara sebagai seorang yang menyingkirkan demokrasi? Pada 14 Oktober 2017, Muhyiddin menyerang Datuk Seri Najib Razak. Katanya, kita mahu Najib ditumbangkan dengan kerajaan kleptokrasinya. Apakah anda tidak rasa malu? Kalau kita malu, sudah sampai masanya untuk kita tentukan perubahan besar bahawa Barisan Nasional sudah sampai penghujungnya. Boleh atau tidak? Inilah ketikanya dan masanya. Sekarang, siapa yang tak tahu malu? Ingatlah, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.